Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Liana Afifah binti Arif dari Asas Pembudayaan dan Keusahawanan Seksyen 4. Hari ini, kami berbesar hati untuk membentangkan laporan draft e-portfolio perniagaan kami. Tak kenal maka tak cinta. Logo cantik ini adalah logo syarikat kami. Pastify nama indah yang diberi dari gabungan nama Pastry dan Satisfy. Slogan tercinta, Smell and Taste, kerana bauan ketika dimasak dan keenakan yang akan membuat anda sendiri termimpi-mimpi. Menu utama kami adalah croffle, waffle dan egg tart. Seterusnya, portfolio perniagaan kami berteraskan keusahawanan dan jenis perniagaan kami merupakan makanan dan minuman. Pasaran kami adalah di kalangan pelajar dan kaki tangan Universiti Malaysia Sabah. Ahli dalam syarikat kami, saya sendiri Liana Afifah binti Arif sebagai Chief Executive Officer, Nur Khairunisa sebagai Operation Manager, Hajmatun Nadira sebagai Advertising Manager, saya Nur Amira Syakira binti Zulkifli sebagai Finance Manager, Muhammad Alif bin Khairi Anwar sebagai Chief Operating Officer, Ridwan Andong Anak Nalong sebagai Head of Marketing, dan Sharif Abdul Salim sebagai Head of Financial and Admin. Seterusnya, mari kita lihat bagaimanakah kami mempromosikan perniagaan kami. Yang pertama sekali, kami mereka dan kongsikan poster tentang produk kami di sosial media seperti di WhatsApp status atau di akaun Instagram dan Facebook kami. Kemudian, kami mewujudkan akaun Instagram dan Facebook untuk syarikat kami untuk bertujuan pemasaran dan meningkatkan kebolehan kami kepada orang ramai. Cara untuk kami mempromosikan perniagaan kami adalah melalui media sosial, iaitu kami akan mengedit dan mengungsi kandungan menarik seperti di Reels, di akaun sosial media kami seperti di dalam Instagram itu. And then second is pemasaran melalui mulut. Pemasaran melalui mulut adalah seperti menyuruh rakan untuk menyebarkan tentang produk kami ini apabila mereka membeli produk kami. Sekian, terima kasih. Antara pencapaian yang berjaya kami kecapi sepanjang mengikuti kursus ini adalah yang pertama, kami berjaya melepasi target yang diperlukan iaitu melebihi RM1,000. Kami mempunyai 3 fasa penjualan. Fasa yang pertama, kami berjaya mengumpul sebanyak RM538.80. Fasa yang kedua, kami berjaya mengumpul sebanyak RM531.20. Dan fasa yang terakhir, iaitu fasa yang ketiga, kami berjaya mengumpul sebanyak RM109.50. Seterusnya, bagi pencapaian dari segi perkembangan idea dan produk, kami berjaya menghasilkan croffle dan tart telur yang sedap dengan harga yang berpatutan. Produk kami pasarkan mempunyai saingan yang kurang terutamanya bagi croffle kerana kami merupakan satu-satunya kumpulan yang menjual croffle. Seterusnya, kami juga mendapat pengetahuan berkenaan produk yang kami jual kerana dengan perniagaan ini dapat membawa kami untuk mengkaji serta mengambil tahu tentang produk yang ingin dipasarkan dari segi pembikinan dan juga penghasilan produk tersebut. Selain itu, kami juga mengenal pasti sama ada produk yang ingin kami pasarkan itu mempunyai ruang untuk bersaing di pasaran ataupun tidak. Yang terakhir sekali, kami juga belajar untuk menguruskan perniagaan. Kami mengambil maklum balas negatif yang diterima dan membuat penambahbaikan pada produk yang kami jual agar para pelanggan berpuas hati dengan produk yang kami akan pasarkan. Dan kami juga membuat tinjauan awal untuk mengetahui sama ada pelanggan berminat ataupun tidak untuk membeli produk kami. Hasil jualan kami sepanjang bulan November tahun 2023 iaitu sepanjang kami beroperasi adalah sebanyak RM1,179.50. Ianya merupakan hasil jualan pada bulan tersebut setelah ditolak dengan
modal setiap daripada ahli Pestify. Dan hasil jualan keseluruhan yang bersih kami ialah sebanyak RM1,070. Kami di pihak Pestify sering menerima maklumat yang positif maupun yang negatif. Para pelanggan yang memberikan maklumat yang positif sering mengatakan mereka berpuas hati dengan produk yang kami tawarkan dan sering melakukan pembelian ulang. Setiap maklumat yang positif membuatkan kami menjadi lebih semangat lagi untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Namun begitu juga bagi maklumat yang negatif, kami jadikan ianya salah satu peluang kami untuk memperbaiki kelemahan kami agar kami mampu memberikan produk yang terbaik buat para pelanggan kami. Kami menumpukan media sosial kami lebih terhadap Instagram kerana ianya lebih dekat lagi dengan para pelanggan kami yang kebanyakannya merupakan pelajar di Universiti Malaysia Sabah. Berikut merupakan penyata pendapatan. Bagi hasil ketiga-tiga batch jualan kami dari batch 1 hingga batch 3 adalah sebanyak RM1,179.50. Bagi jumlah kos bahan mentah adalah sebanyak RM339.95. Bagi perbelanjaan untuk kos penghantaran seperti duit minyak adalah sebanyak RM20 dan keuntungan bersih kami adalah sebanyak RM819.55. Beralih kepada jumlah jualan. Bagi tarikh 2 dan 9 hari bulan 11 2023, jumlah jualan kami adalah sebanyak RM538.80. Sasaran kami adalah sebanyak RM500. Jadi, sasaran kami pada tarikh ini adalah tercapai. Bagi tarikh 29 hari bulan 11 2023, jumlah jualan kami adalah sebanyak RM531.20. Sasaran kami juga sebanyak RM500 dan sasaran kami adalah tercapai. Bagi tarikh 13 hari bulan 12 2023, jumlah jualan kami adalah sebanyak RM109.50. Sasaran kami adalah sebanyak RM150. Pada tarikh ini, sasaran kami tidak tercapai. Seterusnya, aliran tunai bagi tahun 2023. Pada tarikh 1 hari bulan 11 2023, kami telah mengeluarkan perbelanjaan untuk bahan mentah sebanyak RM339.95. Jadi, baki terkini kami adalah sebanyak negatif RM339.95. Pada tarikh 2 dan 9 hari bulan 11 2023, kami telah melakukan jualan kumpulan pertama. Pada jualan ini, kami mendapat sebanyak RM538.80 dan baki terkini kami adalah sebanyak RM198.85. Pada tarikh 27 hari bulan 11 2023, kami telah mengeluarkan perbelanjaan untuk kos penghantaran seperti minyak adalah sebanyak RM20. Baki terkini kami adalah sebanyak RM178.85. Pada tarikh 29 hari bulan 11 2023, kami telah melakukan jualan bagi kumpulan kedua dan kami mendapat sebanyak RM531.20. Dan pada 13 hari bulan 12 2023, kami telah melakukan jualan bagi kumpulan ketiga dan mendapat sebanyak RM109.50. Baki kami adalah sebanyak RM819.55. Akhir sekali, bagi penyata imbangan bagi tahun 2023, tunai kami adalah sebanyak RM300 dan pembayaran dalam talian adalah sebanyak RM879.50. Jumlah aset kami adalah sebanyak RM1,179.50. Bagi modal kami mengeluarkan sebanyak RM359.95. Keuntungan bersih yang kami dapat adalah sebanyak RM819.55 dan jumlah liability dan equity kami adalah sebanyak RM1,179.50. Okey, baiklah, seterusnya adalah break even analysis ataupun dikenali sebagai BE, break even. Ini adalah salah satu cara trader swing untuk mengelakkan sebarang kerugian
dalam perniagaan. Supaya perniagaan kita lebih sistematik dan teratur, kita kenalah buat break-even analysis. Okay, seperti yang kita boleh lihat dalam slide ni, ini adalah contoh untuk break-even analysis Pestify. Okay, seterusnya adalah break-even analysis untuk boba milk tea. Okay, kita boleh lihat kos tetap dia adalah RM200, manakala kos variable per 1 cup RM2. Harga jualan per 1 cup RM5. Seterusnya adalah contribution margin ataupun perhitungan margin. Untuk formula dia, harga jualan tolak dengan kos variable. So kita dapat RM3. Dan manakala seterusnya adalah breakpoint. Untuk formula breakpoint, kos tetap bahagi dengan perhitungan margin. So 200 tolak untuk 200 bahagi 3, kita akan dapat 66.67 unit. Itu adalah breakpoint untuk boba milk tea. Okay, next adalah break-even analysis untuk Iktad. Kos tetap dia adalah RM200, kos variable per 1 RM2.50, harga jualan per 1 RM3.50. Untuk contribution margin, perhitungan margin dia pula total dia adalah RM1. So breakpoint dia RM200 bahagi 1 RM1, dia akan dapat 200 unit. So ini adalah breakpoint untuk Iktad, iaitu 200 unit. Okay, seterusnya adalah break-even analysis untuk Croffler. Okay, kos tetap dia adalah RM150, kos variable pula adalah RM2, harga jualan per 1 RM3.50. So untuk total contribution margin dia adalah RM1.50. Breakpoint dia kos tetap bahagi perhitungan margin 150 bahagi RM1.50. Total dia adalah 100 unit. So untuk breakpoint Croffler adalah 100 unit. Antara permasalahan yang saya hadapi ialah seperti kekurangan motivasi dan latihan yang betul serta masalah pengurusan masa kerana saya lebih pentingkan pelajaran daripada perniagaan. Untuk mengatasi isu ini, kami patut melakukan perbualan kecil atau mesyuarat secara berkala dengan pensyarah dan selalu meminta motivasi dan nasihat daripada beliau. Selain itu, saya perlu mengasah kemahiran pengurusan masa saya dengan merancang apa yang patut dibuat pada malam sebelumnya untuk memastikan kedua-dua pelajaran dan perniagaan adalah seimbang. Salah satu masalah yang dihadapi sepanjang mengikuti kursus ini adalah kurang pengalaman dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Dan cara penyelesaiannya adalah mendapatkan ilmu asas perniagaan dengan membuat rujukan nota-nota perniagaan yang disediakan dalam kursus ini serta mengikuti seminar yang berkaitan perniagaan sama ada secara fizikal ataupun di atas talian. Hal ini demikian kerana ini akan dapat membantu kita untuk mengukuhkan asas perniagaan kita. Selain itu, meminta pendapat dengan para pelajar yang pernah mengikuti kursus ini juga turut membantu dari segi pelaksanaan perniagaan. Selain daripada itu juga, masalah yang kami hadapi sebelum memulakan perniagaan ini ialah kami ingin mencari produk yang bersesuaian untuk dijual. Bagi mengatasi masalah ini, kami telah melakukan tinjauan awal dan kenal-pasti kehendak pasaran. Dengan cara ini, kami mampu memberikan produk yang bersesuaian dengan kehendak para pelanggan kami dan juga mampu menarik mereka untuk membeli daripada kami. Antara masalah yang kami hadapi ialah kekurangan modal. Hal ini kerana terdapat kedai bahan mentah yang menjual bahan mentah dengan harga yang sangat tinggi. Bagi mengatasi masalah ini, kami akan membandingkan terlebih dahulu harga di beberapa buah kedai yang menjual bahan mentah sebelum membelinya. Oleh itu, dengan memilih barangan yang lebih murah, ini dapat menjimatkan lagi modal kami. Seterusnya, dari segi kurang mendapat sambutan dari pelanggan, hanya dalam kelompok kecil seperti kawan sekelas, roommates dan juga kenalan rapat. Penyelesaiannya adalah mengambil peluang dalam mintai dalam mana-mana kali berjualan
yang dijalankan dalam universiti. Penggunaan sosial media perlu lebih dimanfaatkan untuk mempromosikan jualan kami. Saya akan membincangkan mengenai isu pekerjaan dan pengurusan tenaga kerja. Dalam ini saya akan menekankan kepentingan strategi pengurusan sumber manusia yang efektif. Ini termasuk pendirian prestasi yang adil, komunikasi terbuka untuk memupuk kerjasama dan memberikan peluang pembangunan kepada pekerja. Dengan pendekatan ini, kita dapat mencapai persekitaran yang kerja yang produktif dan memotivasi. Terima kasih. Baiklah, seterusnya adalah masalah dan cara menyelesaikan masalah. Antara masalah yang sering kami hadapi adalah masalah persaingan dan pasaran. Karena di luar sana banyak juga penjual-penjual yang sama menjual barang-barang seperti kami. Contohnya menjual air, dan jadi ini adalah saingan untuk kami. Okey. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara kami memperluaskan skop perniagaan dan juga meningkatkan strategi pemasaran perniagaan. Maksudnya kami kena rajin berjumpa dengan orang, rajin untuk mempromosi dengan orang face to face, rajin update di media sosial. Okey. Dan kami kena buang sifat malu itulah supaya kami lebih expose dan produk kami lebih dikenali oleh orang ramai, terutamanya student UMS. So kami harap beginilah, mungkin dengan cara ini ia dapat mengatasi masalah persaingan dan pasaran. Terdapat beberapa penambahbaikan dan cadangan yang mungkin membantu perniagaan kami dalam jangka masa panjang. Pertama, peningkatan kemahiran komunikasi kita adalah penting untuk memudahkan interaksi perniagaan dan membina hubungan positif dengan pelanggan dan membuat operasi syarikat berjalan lebih lancar. Kedua, kita harus menetapkan matlamat dengan betul dengan mengenal pasti objektif yang khusus dan dapat dicapai. Menetapkan matlamat yang jelas memberi kita peta jalan dan memastikan bahawa kerja kita sejajar dengan visi kejayaan yang lebih besar. Akhir sekali, memastikan organisasi lebih teratur adalah komponen penting yang boleh meningkatkan produktiviti kita dengan ketara. Mengamalkan rutin mudah seperti membuat senarai harian dapat membantu kita menjaga tumpuan dan memastikan bahawa tidak ada aktiviti penting yang terlepas. Dengan menangani isu-isu ini, kita dapat mendorong pendekatan yang lebih efisien dan berkesan terhadap operasi syarikat kita pada masa akan datang. Cadangan yang seterusnya adalah keluar dari zon selesa dan meneruskan penambahbaikan dari segi kualiti. Kerana tidak berada dalam zon selesa membolehkan kita untuk meningkatkan kualiti produk yang dijual bagi memastikan pelanggan tetap berpuas hati dengan produk kami. Bukan itu sahaja, menambah baik imej dan cara bungkusan makanan juga merupakan punca dalam peningkatan sesuatu perniagaan, kerana imej bungkusan yang menarik akan mampu membuatkan para pelanggan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Mempelbagaikan menu juga merupakan salah satu cadangan penambahbaikan yang kami boleh lakukan. Hal ini demikian kerana ianya memberikan variety produk yang lebih banyak lagi kepada para pelanggan kami untuk dibeli dan dicuba. Selain daripada itu, mengekalkan hubungan yang baik dengan pelanggan yang sedia ada juga mampu memacu kami untuk terus bergerak ke hadapan. Pelanggan yang setia dan berpuas hati akan memberikan keuntungan dalam masa jangka yang panjang, seperti mereka akan memberi ulasan yang positif, rujukan kepada para pelanggan yang baru dan akan melakukan pembelian ulang. Antara masalah yang kami hadapi ialah kekurangan modal. Hal ini kerana terdapat kedai bahan mentah yang menjual bahan mentah dengan harga yang sangat tinggi. Bagi mengatasi masalah ini, kami akan membandingkan terlebih dahulu harga di beberapa buah kedai yang menjual bahan mentah sebelum membelinya. Oleh itu, dengan memilih barangan yang lebih murah, ini dapat menjimatkan lagi modal kami. Cadangan dan penambahbaikan untuk perniagaan syarikat kami dari segi tingkatkan kecekapan operasi, iaitu peralatan, menaik taraf peralatan pemasak seperti mini wafer kami dan melabur dalam peralatan yang berteknologi moden untuk meningkatkan kecekapan dan boleh melakukan kerja dengan lebih cepat.
seterusnya adalah kita akan meneliti strategi pengurusan stok yang bijak, fokus pada aspek untuk memastikan bekalan mencukupi supaya permintaan tanpa mengabaikan risiko pemaziran. Pengurusan stok yang efisien adalah kunci kejayaan dalam memastikan kelancaran operasi perniagaan. Dalam konteks pengurusan stok dan bekalan yang bijak, kita perlu menyoroti beberapa aspek penting. Pertama, pentingnya memantau dengan teliti pergerakan stok untuk mengelakkan kehabisan atau pembaziran. Yang kedua adalah perencanaan yang efisien untuk memastikan bekalan mencukupi sesuai dengan permintaan semasa dan jangka masa yang akan datang. Langkah-langkah ini membantu untuk mencapai keseimbangan antara kepuasan pelanggan dan pengurangan kos operasi. Terima kasih. Baiklah, seterusnya adalah cadangan dan penambahbaikan dalam perniagaan syarikat. Saya juga ada satu cadangan, iaitu dengan membuat analisis SWOT. SWOT ni adalah perkataan orang barat tapi diringkaskan. S maksudnya SWOT, SWOT. S tu adalah strength, iaitu kekuatan. W adalah weakness, kelemahan ataupun kekurangan. O tu opportunities, peluang. T itu adalah traits, layanan lah, macam begitu. So dengan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan perniagaan serta peluang, dan juga meningkatkan kita punya traits kita, treat kepada customer, okay, kita dapat meningkatkan lagi kualiti produk kita, meningkatkan lagi kualiti servis kita kepada customer. Sebab yalah, dengan cara begini ini adalah satu cara pembaikan lah untuk mengembangkan strategi kita berdasarkan analisis SWOT. Kesimpulan, sepanjang tempoh jualan, Postify berjaya mencapai sasaran jumlah yang ditetapkan dan dapat menerapkan asas pengetahuan keusahawanan walaupun bagaimanapun terdapat kurang dari segi kecepapan, perancangan dan lain-lain. Postify merupakan salah satu idea perniagaan yang kreatif dan inovatif mengikut arus trending daripada idea-idea ahli dan maklumat balas dari pelanggan kami. Perniagaan secara atas talian digital seperti Instagram Live, Facebook page dan lain-lain diaplikasi sebaik mungkin. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.